Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah Salihah binti Muhammad Jahari sebagai MC wakil dari Kumpulan 3. Pada hari ini, kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan tajuk tentang implikasi COVID-19 kepada ekonomi negara. Sebelum meneruskan pembentangan ini, mari kita saksikan video tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Aiman bin Luqman daripada Kumpulan 3. Sebagai pendahuluan implikasi COVID-19 kepada ekonomi negara, yang pertama, menurut Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin 2020, konsep wabak dan penyakit adalah penting untuk difahami dalam kehidupan Muslim agar betul iman dan tindakan. Di dalam Islam, terdapat beberapa perkara yang melarang manusia daripada melakukan perbuatan yang membahayakan diri. Sebagai contoh, membunuh diri sendiri atau orang lain, mencederakan diri, melainkan dengan sebab yang kukuh seperti tragedi peperangan. Di dalam Al-Quran telah tercatat, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Firman ini terbukti bahawa maksudnya menyelamatkan diri daripada kemusnahan adalah dituntut dalam Islam dan kejadian yang membawa diri ke arah kemusnahan adalah dilarang. Menurut World Health Organization 2019, penyakit coronavirus atau dikenali sebagai COVID-19 ialah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Kebanyakan orang yang dijangkiti virus akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sederhana dan pulih tanpa memerlukan sebarang rawatan khas. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2007, ekonomi merujuk kepada ilmu berkenaan dengan pengeluaran produk, penggunaan barang-barang dan perkhidmatan sama ada dalam negeri atau luar negeri. Kegiatan ekonomi pula merujuk kepada kegiatan ekonomi secara literal, iaitu sesuatu aktiviti yang berkaitan dengan pengeluaran, pengagihan, penggunaan barang-barang dan perkhidmatan. Antara isi penting implikasi COVID-19 terhadap ekonomi negara yang pertama adalah kadar kemiskinan negara bertambah. Kebanyakan masyarakat kehilangan pekerjaan disebabkan banyak industri dan premis-premis kecil terpaksa ditutup dan ramai pekerja diberhentikan kerja. Hal ini berlaku disebabkan oleh majikan tidak dapat menampung kos pembayaran upah kepada pekerja serta modal untuk mengeluarkan barang pasaran mereka.
Kerajaan juga perlu menampung banyak kos rawatan bagi memulihkan ekonomi negara seperti sedia kala. Contohnya, kerajaan perlu mengeluarkan kos yang besar bagi menambah kelengkapan perubatan seperti Personal Protective Equipment (PPE), vaksin dan alat perubatan yang lain bagi merawat dan mencegah rakyat daripada terkena jangkitan COVID-19. Dalam konteks ini, apabila kadar imunisasi rakyat meningkat, kerajaan yakin dapat menjalankan sektor perindustrian untuk memulihkan semula ekonomi negara. Kerajaan yakin kadar jangkitan wabak ini akan berkurang selepas rakyat menerima 2 dos lengkap vaksinasi. Hal ini selaras dengan dasar kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara. Oleh itu, kerajaan menggalakkan untuk rakyat mengambil vaksin dan kerajaan juga sanggup mengeluarkan perbelanjaan yang besar dalam perubatan berbanding yang lain. Isi penting yang kedua adalah peluang pekerjaan yang terhad. Pihak industri membuat sistem penggiliran masa bekerja. Perkara ini dilakukan untuk mencegah wujudnya kluster baru seperti kluster pekerja. Majikan juga mengecilkan kapasiti pekerja dengan mengikut saranan kerajaan bagi menjaga keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Ada sesetengah majikan, terutamanya yang menguruskan syarikat-syarikat kecil, terpaksa memberhentikan pekerja kerana tidak dapat menampung kos pembayaran gaji pekerjanya. Hal ini sehingga ada beberapa industri terpaksa ditutup kerana muflis. Premis kecil seperti premis makanan, pakaian dan sebagainya akan mengalami kerugian yang besar kerana tidak dapat beroperasi disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikeluarkan oleh kerajaan pada 18 Mac 2019. Hal ini menyebabkan rakyat tidak boleh keluar rumah selain mereka yang mempunyai urusan yang penting dan ketua keluarga seperti membeli barang keperluan asas. Jadi, permintaan terhadap barangan daripada premis akan berkurangan disebabkan oleh permintaan terhadap pembelian dalam talian semakin meningkat semasa PKP. Oleh itu, rakyat mempunyai peluang pekerjaan terhad disebabkan oleh beberapa faktor yang berlaku semasa COVID-19. Isi penting yang ketiga adalah penutupan sektor pelancongan sementara. Kerajaan mengambil inisiatif untuk menutup sempadan daerah, negeri dan negara bagi mencegah daripada berlakunya peningkatan kes COVID-19. Hal ini menyebabkan pelancong tidak boleh memasuki negara untuk melancong. Hal ini juga memberi kesan kepada negara disebabkan tiada pengaliran wang asing masuk ke dalam negara. Bahkan, sektor pelancongan tempatan juga tidak dapat beroperasi kerana penutupan sempadan negeri. Dengan ini, sektor-sektor hiliran seperti industri kecil sederhana, IKS, penginapan dan sebagainya mengalami kerugian yang amat besar. Dipetik dari Sinar Harian pada 4 Oktober 2021 di Kuala Lumpur, sebanyak 55 hotel ditutup sepenuhnya manakala 86 hotel ditutup sementara dari Mac 2020 akibat daripada COVID-19. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAC Datuk Seri Dr. Santara Kumar berkata, hotel-hotel ini merupakan hotel yang berdaftar dan diiktiraf oleh MOTAC. Beliau berkata bahawa dengan berlakunya penutupan tersebut, dianggarkan sebanyak lebih 8,000 pekerja sektor perhotelan yang telah kehilangan pekerjaan. Oleh itu, sektor pelancongan memainkan peranan penting dalam mengekalkan kestabilan ekonomi negara. Isi yang seterusnya ialah hilang kepercayaan pelabur. Hal ini kerana apabila sesebuah negara mempunyai kes penyakit berjangkit yang tinggi, ramai pelabur yang tarik diri untuk melabur di sesebuah negara. Hal ini menyebabkan mereka tidak berani mengambil risiko
dan juga untuk mengelakkan daripada berlakunya kerugian yang besar kepada mereka. Ini mendorong mereka untuk menarik diri dari berlabur di negara tersebut. Sekiranya kes COVID-19 ini semakin meningkat, ia akan menjejaskan kepercayaan pelabur asing serta negara akan kehilangan peluang pelaburan yang berbilion ringgit. Malah, kesan penganda dari segi penciptaan peluang pekerja dan pembinaan infrastruktur juga turut lebur. Situasi seperti ini akan menjatuhkan kredibiliti sesebuah negara untuk mengukuhkan ekonomi negara. Ini akan mendorong kepada kejatuhan wang negara akibat COVID-19. Seterusnya, sektor perdagangan mengalami defisit. Kes ini berlaku disebabkan terdapat banyak sekatan terhadap perdagangan negara dilaksanakan berikutan berlakunya peningkatan kes COVID-19. Sekatan ini dilakukan bagi mengurangkan perdagangan dijalankan untuk mengelakkan daripada wabak ini merebak secara berleluasa dalam negara. Oleh itu, kerajaan mengeluarkan perintah sekatan terhadap beberapa perdagangan. Ini merupakan satu inisiatif bagi mengekang daripada berlakunya penyebaran wabak ini kerana ia boleh merosakkan keselamatan negara. Hal ini juga menjejaskan ekspor dan import negara. Apabila ekspor dan import tidak dapat dijalankan, maka negara juga tidak dapat berlakunya pengaliran wang masuk ke dalam negara. Dipetik dari Sidang Harian pada 9 Jun 2021, Malaysia mengalami situasi yang paling mencabar disebabkan defisit yang terpaksa ditanggung oleh negara pada tahun 2020. Malaysia mengalami defisit yang tertinggi dari perdagangan perkhidmatan kerana peningkatan sebanyak RM47.4 bilion. Ini merupakan rekod defisit yang tertinggi yang dicatatkan oleh kerajaan disebabkan pandemik COVID-19. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM menyatakan bahawa jumlah perdagangan perkhidmatan berjumlah RM232.7 bilion yang menyumbang kepada 16.1% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK pada harga semasa di tahun 2020. Hal ini merencatkan ekonomi negara. Isu yang terakhir adalah peningkatan kadar pengangguran dalam negara. Hal ini menjejaskan ekonomi negara kerana rakyat yang kehilangan pekerjaan kerana kebanyakan premis serta industri menutup atau mengecilkan kapasiti pengambilan pekerja. Dipetik dari berita harian yang diterbitkan pada 9 Ogos 2021, Putrajaya mencatatkan pengangguran di Malaysia kembali meningkat kepada 768,700 orang atau pada kadar 4.8% pada Jun 2021. Mengikut adalah data yang diperoleh menurut Perangkaan Terkini Statistik Tenaga Buruh oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, mengatakan data yang direkodkan diperoleh semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang penuh. PKP ini dijalankan bagi mengekang daripada berlakunya peningkatan penularan wabak COVID-19. Seterusnya, cadangan dan kesimpulan. Antara cadangan COVID-19 kepada ekonomi negara yang pertama adalah kerajaan mengadakan kempen kesedaran betapa pentingnya pengambilan vaksin kepada masyarakat. Selain itu, mengamalkan penjarakan sosial dan mengamalkan penggunaan peletok muka pada setiap masa. Dan pemberian vaksin secara meluas kepada masyarakat. Kesimpulannya, semua pihak mesti bekerjasama dalam mengekang penyebaran COVID-19 kerana wabak ini boleh memberi implikasi yang besar kepada individu, masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih.